crazy, insane amounts of energy squeezed together, eventually becoming mass. So if we work this process backwards, we can unlock insane amounts of energy from very small amounts of mass. So let's take a look at an example. Baik, In so this picture formula here ini, is a replica. formula E sama dengan MC square ini, mungkin anda pernah dengar, ini adalah satu formula yang sangat-sangat famous. Okay? Kalau orang yang belajar fizik, selalu anda mesti tahu dua formula. Pertama, F sama dengan MA daripada Newton. Dan kedua adalah E sama dengan MC square. Kalau you belajar fizik tapi you tak tahu formula ini, you tipu. Okay? Maksudnya you tak belajar fizik. Formula yang paling penting, yang paling popular tapi you tak tahu. Okay? So apa yang dikatakan oleh formula E sama dengan MC square? Untuk E sama dengan MC square ini, E adalah tenaga. Okay? Tenaga. Dan M adalah jisim. Dan C adalah laju cahaya. Apa yang dipropose oleh Einstein adalah, kalau kita tahu dulu, kalau dulu satu objek ini, dia ada satu jisim kan, contohnya 2 kg. 2 kg ini, dia akan kekal. Kekal seperti 2 kg. Tak kira selepas beberapa tahun. Mungkin selepas berbilion tahun masih 2 kg. So, prinsip ini dipanggil prinsip keabadian jisim. The conservation of mass. Maksudnya jisim tidak akan berubah. Jisim sesuatu objek tak akan berubah. Tetapi teori ini telah ditolak. Salah. Sebab Einstein dia dapat idea bahawa kalau jisim kita boleh tukar menjadi tenaga. Jisim boleh tukar menjadi tenaga. You might seem like very funny kan. Kalau jisim satu tab ini dia boleh tukar menjadi tenaga yang sangat besar. You might seem like how come like that? Tak mungkin kan. Tapi ini adalah idea daripada Einstein. That's why kalau anda belajar sejarah, sejarah dunia, kalau kita tengok perang dunia kedua, di mana kita ada bom atom yang diletakkan di Hiroshima dengan Nagasaki. Bom atom ini sebenarnya berdasarkan formula E sama dengan MC square. Di mana kalau saya letakkan satu bom yang sangat kecil ni, apa yang berlaku adalah dia akan membelah. Akan membelah. Bila dia membelah, dia akan menjadikan satu tenaga yang besar sehingga boleh memusnahkan satu bandar atau satu tempat. So formula E sama MC square ini dia sangat kaya rapat dengan bom atom. Bom atom, kita sambung tengok. Mass. So if we work this process backwards, we can unlock insane amounts of energy from very small amounts of mass. So let's take a look at an example. In this picture here is a replica of the very first atomic bomb ever used in war. Little Boy was its name, and it was dropped on the city of Hiroshima, Japan, on August 6th of 1945. Now the crazy thing about this is that Little Boy here is this huge bomb here was just a delivery system for about 600 milligrams to 860 milligrams of uranium that were converted to the energy that you guys see right here, the energy associated with an atomic bomb. So a very, 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 very small amount of mass was converted into energy. So anda boleh bayangkan beberapa jisim 860 mg. mg maksudnya miligram. Tak sampai 1 gram. Benda yang tak sampai 1 gram ini, bila kita lepaskan, dia akan menghasilkan tenaga yang sangat besar macam ini. And only about 600 milligrams to 860 milligrams of uranium were converted to energy. So a very small mass, 600 milligrams to 860 milligrams of uranium, were converted to crazy amounts of energy, or insane amount of energy over here. All right, the amount of energy released from the atomic bomb that was dropped on Hiroshima was equal to about 15 kilotons of TNT, or 15,000 tons of TNT. So a crazy amount of energy came from a super small amount of mass. So how much is 860 milligrams, just to give you guys a frame of reference?
860 milligrams is about the mass of a pen cap. In fact, a pen cap is slightly more than 860 milligrams. So what we see here is a very, 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 very large amount of energy being released from a very small amount of mass in accordance with Albert Einstein's E equals mc squared, that the energy is equal to the mass times the speed of light squared, that the mass of an object is nothing more than huge amounts of energy squeezed together. And if we work this process backwards, we can release an insane amount of energy from a very small amount of mass. Even a very small amount, or even 1 gram of atomic bomb, can cause this much of destruction. So ada orang kata kalau kita cuba mengumpulkan semua nuclear weapon ataupun senjata nuklear di seluruh dunia, kita boleh bomkan bumi, at least 10 kali. Maksudnya, kalau kita nak kumpulkan semua weapon dan kita cuba lepaskan mereka, kita lepaskan, bomkan semua, kita boleh bomkan bumi kita sebanyak 10 kali. That means kita boleh mati 10 kali. So as you can see, power ataupun energy daripada nuclear weapon adalah sangat besar. So we go back to our this. So sebenarnya video ini saya telah kongsi di dalam Google Classroom. Anda boleh cek di topik 5.4 dan kita pun ada latihan. So selalu saya akan upload bahan-bahan di sini. So mari kita kembali kepada kita punya topik hari ini. So kita akan tengok 5.4 tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Alright. So tenaga nuklear. Sebelum kita belajar tenaga nuklear, kita kena belajar sedikit konsep daripada kimia, iaitu unit jisim atom. Saya percaya anda pernah belajar semasa bab 4 untuk topik kimia. Masih ingat tak jadual perkara dan kenapa kita guna karbon? Guna karbon, isotop karbon untuk kirakan satu unit jisim atom. Yang ini saya tak akan ulang banyak, tapi apa yang penting adalah satu unit jisim atom sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. So satu unit jisim atom. Alright. So sekarang daripada tadi kita nampak tenaga nuklear ni dia dapat dihasilkan daripada perebutan. Daripada perebutan. Seperti letupan kan. Kalau sesuatu nukleus bila dia cuba membelah, try to split, so dia akan membebaskan tenaga. So dalam suatu tindak balas nuklear atau rebutan radioaktif, didapati jumlah jisim nukleus atom baru dan zarah yang terhasil adalah sentiasa kurang daripada jisim nukleus atom asal. That means kalau saya ada satu nukleus, dia akan pecah kepada dua. Contoh A pecah kepada B dan juga C. Tetapi kalau saya cuba kirakan jisim A, contohnya jisim adalah 2 kg, contoh. Tetapi kalau B mungkin 1.7 kg dan C adalah 0.2 kg. Kalau saya cuba tambahkan 1.7 dengan 0.2, saya akan dapat 1.9 kg. Dan bila saya cuba bandingkan dengan 2 kg, tak sama. Mana jisim yang hilang? So sebenarnya kehilangan atau penyusutan jisim ini telah bertukar menjadi tenaga. Yang baki itu walaupun sedikit dia telah menjadi tenaga.
tenaga yang dibebaskan dalam bentuk tenaga haba ataupun nuklear dan sebagainya. Okay, so kita akan kira jisim yang hilang. Okay, jisim hilang. Dalam bahasa Inggeris adalah mass defect. Okay, mass defect. So, idea ini adalah daripada Albert Einstein. Okay, seorang ahli fizik yang terkemuka telah mengemukakan satu prinsip mengaitkan bahawa jisim dengan atom, jisim dengan tenaga melalui prinsip keabadian jisim tenaga. Okay, so prinsip ini mengatakan bahawa jisim dengan tenaga boleh saling bertukar antara satu sama lain. Maksudnya, kalau jisim, okay, jisim boleh tukar menjadi energi, okay, jadi tenaga. Okay, dan di sini saya berkongsilah sedikit saya punya pengetahuan saya lah. Okay, pandangan saya. Okay, kalau kita tengok manusia, manusia kita mencipta apa? Mencipta bom kan? Mencipta bom, so bom adalah satu jisim. Okay, satu benda kan? Dia ada jisim. Kita menukarkan jisim ini kepada tenaga untuk menjadikan musnah. Okay, atau ceroboh. Okay, we destroy. Okay, we destroy something using mass. Tetapi sebenarnya, kalau kita tengok dunia ini, kenapa wujud dunia? Kenapa ada pokok, ada air, laut, ada langit, ada semua ini? Okay, sebenarnya daripada pandangan saya, okay, kita ada jisim, ada objek, ada jirim semua ini daripada mana? Daripada tenaga. Itu adalah creation. Okay, creation. Kita panggil cipta. Okay. Nah, siapa yang cipta sebenarnya? Okay. Tuhan yang cipta. Okay. God actually creates this world by His word, His energy. Okay. So when He say something, okay, so He use energy to create, so that it will become something. Daripada tenaga menjadi sesuatu. Okay. Ini adalah satu pengetahuan lah. Okay. Idea yang daripada pandangan saya. Okay. Tapi jangan risau. Ujian tangan uji. So actually we can see humans kita cuba destroy, cuba ceroboh. Tapi apa yang dicipta adalah daripada Tuhan. Okay, daripada Tuhan. So formula ini E sama dengan mc square sangat popular. Di mana E adalah tenaga nuklear. Tenaga nuklear. M adalah jisim. Okay, jisim apa? Jisim yang telah menyusut. Apa maksud menyusut? Maksudnya telah hilang. Seperti tadi 1.7 kg dan 0.2 kg, yang hilang adalah 0.1 kg. Jisim yang hilang itu adalah cacat jisim. Okay, English we call mass defect. Okay, mass defect. Defect, D-E-F-E-C-T. Dan C adalah hal laju cahaya, iaitu 3 dalam 10 kuasa 8. Okay, so Einstein ini, dia sebenarnya ada satu teori yang sangat popular dipanggil relativity. Okay, relativity. Okay, bukan maksudnya saudara mara. Okay, jangan anda tengok relatif ini adalah saudara mara, bukan. Okay, relativity ini dia sangat mendalam. Okay, it's very deep. Tetapi kalau kita nak belajar pun sangat senang sebenarnya. Okay, saya bagi satu contoh idea lah. Okay, kalau you nak belajar fizik untuk form 6 atau university. Okay, I tell you a bit apa itu relativity. Okay, relativity maksudnya kalau saya dengan okay, so if you look at me, kalau saya dengan apa ni tab, okay, kalau saya dengan tab, okay, I'll pin the video. Okay, can you see me? Alright, kalau saya dengan tab hadap depan, okay, so saya kata tab adalah di depan saya, okay. Tapi kalau dari segi daripada aspek tab ini, dia kata saya di belakang dia. Okay, relativity maksudnya daripada pandangan siapa? Dari pandangan saya, dia di depan saya. Tapi daripada pandangan dia, saya di belakang dia. Okay, so dia punya susunan ataupun dia punya kedudukan beza. Okay, kalau sekarang tab ini sedang bergerak. Okay, bergerak. Okay, tab ini bergerak. Daripada pandangan saya kata tab ini sedang bergerak. Okay, bergerak ke
Kalau daripada arah saya sebelah kanan. Tetapi daripada pandangan tab, dia tak cakap dia yang gerak. Dia akan cakap saya yang bergerak. Okey, saya yang bergerak ke sebelah kiri. Dan bukan sahaja saya bergerak, laptop pun bergerak. Anda semua bergerak. Okey, semua benda dekat sini bergerak kecuali dia. So relativity maksudnya daripada pandangan saya sebagai orang yang subjektif ini, kalau dia bergerak, okey, dia yang bergerak. Bukan saya bergerak. Dia bergerak ke kanan. Okay. So itu adalah relativity. Saya percaya anda mungkin ada pengalaman. Kalau anda duduk di dalam kereta, mungkin anda cuba pandang kepada bulan. So, kamu akan nampak, kenapa bulan asyik ikut saya? Okay. Semasa kereta bergerak. Okay, tak. Sebenarnya, daripada pandangan bulan, kita yang bergerak. Tapi daripada pandangan saya, bulan yang bergerak. Okay. Semua objek di sekeliling kita sedang bergerak. So itu adalah relativity. Tapi jangan risau, ini adalah satu pengetahuan ekstra. Okay, right? So kita kembali kepada slide kita. Okay, kembali kepada slide kita. Unpin video. Alright. So untuk topik ini, kita akan gunakan E sama MC square. Okay, contohnya kalau kita tengok soalan ini. Persamaan di bawah menunjukkan isotop radium 226 merebut menjadi radium 222 dengan memancarkan zarah alfa. Okay. So, okay, sekejap. Okay, so hitungkan kehilangan jisim atau cacat jisim. First, kita kena ada persamaan ini. Okay. Jangan risau, biasanya soalan akan bagi anda persamaan. Okay. So ini adalah sebelum kita ada 22688 radium. Dan bila dia dah rebut, dia akan menjadi radon 22286 radon. Okay. Dan dia juga akan keluarkan helium. Okay, jangan risau. Semua maklumat ini sebenarnya soalan akan bagi. Okay, so ini adalah persamaan. Okay, so jisim atom untuk radium adalah 226.54. Kalau untuk radon 222.018. Untuk helium 4.003. Semua ini tak payah hafal. Soalan akan bagi. Okay, pertama, kalau kita nak kira kehilangan jisim atau cacat jisim, maksudnya kita nak cari berapa jisim yang dulu dengan berapa jisim yang selepas kan. So, kita ambil sebelum jumlah jisim awal adalah 226.54 unit jisim atom. Tolak dengan jumlah jisim atom selepas kan. 222.018 tambah 4.003. Dan akhirnya kita dapat 0.033 unit jisim atom. Okay, ini adalah dalam bentuk unit jisim atom. Tetapi kita mau tukar kepada kg. Okay, kita mau tukar kepada kg. So macam mana kita nak tukar kepada kg? Ingat tadi daripada first slide kita tengok satu unit jisim atom adalah 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. So, bila kita nak tukar kepada kg, kita darabkan 0.033 dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Jadi, kita akan dapat jawapan, okay, jisim sama dengan 55 darab 10 kuasa negatif 29 kg. So, this is the answer for our number 1. Okay, number 1, kehilangan jisim. Okay, so sepatutnya kita ingat tak ada hilang jisim kan. Tetapi dalam idea Einstein memang selepas perebutan akan hilang jisim. Kenapa jisim dia hilang? Sebab jisim ini dia akan tukar menjadi tenaga. Okay, tenaga. Okay, dan kedua, bila kita nak cari tenaga yang dibebaskan, okay, kita kena guna formula E sama dengan MC square. Okay, so masukkan M ke dalam sini. Dan C adalah halaju cahaya. Kalau boleh selalu anda ingat
3 darab 10 kuasa 8. Okay. So kita guna kalkulator, darab saja kita dapat tenaga ini. So you see tenaga ini sangat kecil. Okay, tak ada berapa banyak sangat efek. Okay, ini adalah cara contoh menggunakan formula E sama MC square. Okay, kita cuba tengok satu soalan lagi daripada latihan. Okay, you see the exercise. Like this one. Okay, latihan 5.4. Okay, kalau anda dah print, anda boleh buat dalam latihan ini ataupun boleh buat dalam buku latihan dulu. Okay. Baik, kita tengok soalan 1. So, soalan 1 dia kata persamaan di bawah menunjukkan isotop radian 226 merebut menjadi radian 222 dengan memancarkan zarah alfa. So, soalan ini seperti yang kita dah bincang dalam PowerPoint. Okay, kita ada 226 radium, dia akan pecah menjadi 222 radon. Okay, dan juga memancarkan zarah alfa. So, zarah alfa ini sebenarnya adalah helium. Okay, so bila kita baca soalan, kita dapat tengok kita ada radium 226 merebut menjadi radon 222 dan memancarkan zarah alfa. Okay, so ini adalah apa yang kita dah nampak. So, pertama sekali kita nak carikan kehilangan jisim ataupun cacat jisim. Kalau kita cuba bandingkan jumlah jisim sebelum dan jumlah jisim selepas, dan kita cuba carikan perbezaan dia, kita akan nampak bahawa jisim sebelum dengan jisim selepas dia menjadi kurang. Di mana jisim yang kurang ini dia sebenarnya telah hilang menjadi tenaga. Okay, so first apa yang kita nak buat adalah soalan 1, kehilangan jisim sama dengan jumlah jisim awal tolak jumlah jisim akhir. Okay, so jumlah jisim awal adalah, kalau kita rujuk kepada nombor ini adalah 226.54 UJA tolak jumlah jisim akhir adalah 222.018 tambah 4.003 UJA. Nah, kita dapat jawapan lebih kurang 0.519 unit jisim atom. Okay. Dan selepas itu kita nak tukar unit jisim atom kepada kg. So seperti soalan tunjukkan, satu unit jisim atom adalah 1.66 dalam 10 kuasa negatif 27 kg. So apa yang kita nak cari adalah dalam bentuk kg. So M sama dengan 0.519 darab 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Okay. So jawapan adalah guna kalkulator kita dapat 8.6154 darab 10 kuasa negatif 28 kg. Okay, itu adalah soalan bagi pertama. Okay, seterusnya tenaga yang dibebaskan. Kita tahu kehilangan jisim ini akan akhirnya tukar menjadi tenaga nuklear. So tenaga nuklear ini formula dia adalah E sama dengan MC square. Okay, E sama MC square. Di mana M kita dah cari, okay, 8.6154, okay, darab, okay, hal laju cahaya 3 darab 10 kuasa 8. Okay, untuk nombor ini dalam formula sheet ada, biasanya dekat nombor 40 kalau saya tak silap. Okay, dekat bawah sekali sebelah kanan formula sheet dia ada tuliskan, okay, nilai C adalah berapa. Okay, so jawapan adalah 7.7
359 darab 10 kuasa negatif 11 joule. Okay, negatif 11 joule. Okay, so ini adalah dalam bentuk unit joule. Okay, salah satu unit adalah EV. Okay, kalau kita tukar joule kepada EV, macam mana nak tukar sebenarnya? Okay, apa maksud EV? Kalau anda ingat bila kita dah belajar topik elektrik, okay, E sama dengan V darab Q. Okay, VQ. Di mana V ini adalah volt, okay, beza keupayaan, dan Q adalah charge, okay, charge. So untuk unit ini, EV maksudnya tenaga elektrik, okay, tenaga elektrik yang diperlukan untuk apa? Untuk menggerakkan satu charge elektron bagi melintasi 1 volt beza keupayaan. Okay, saya ulang. Dia adalah tenaga yang diperlukan oleh satu elektron charge untuk melintasi 1 beza keupayaan. Okay, 1 volt beza keupayaan. Okay, so kalau kita ada satu elektron, okay, kalau beza keupayaan adalah 1 volt. Okay, okay, beza keupayaan adalah 1 volt. So daripada sini pergi ke sini, berapa tenaga yang diperlukan? Itu adalah EV. Okay, so kalau satu EV dia sama dengan, kalau kita tahu charge untuk satu elektron adalah 1.6 darab 10 negatif 19, di mana nilai ini adalah charge elektron, okay, darab 1 volt. Okay, darab 1 volt, dan kita akan dapat 1.6 darab 10 negatif 19 joule. Okay, itu adalah satu EV. So, sekarang kita ada 7.7359 darab 10 negatif 11 joule. So, berapa EV? Okay, contohnya simple. Kalau saya ada satu bungkus, satu bag. Okay, satu bag ada 10 gula. Okay, so 5 gula berapa bag? Okay, anda akan jawab separuh kan? Okay, separuh bag. Macam anda dapat separuh bag? Kita gunakan 5 gula bagi 10 gula darab 1 kan? 5 bagi 10 darab 1 dapat 0.5 bag kan? Okay, sekarang soalan yang sama. Kalau satu EV, kita ada 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 joule. So, kalau kita sekarang ada nilai ini 7.7359 darab 10 negatif 11 joule. So, berapa EV? Okay, jawapannya senang. Kita gunakan nilai 7.7359 darab 10 negatif 11 bagi 1.6 darab 10 negatif 19 darab dengan 1. Okay, so jawapan dia, okay, so E sama dengan 7.7359 okay, bahagi 1.6 darab 10 negatif 19. Okay, ingat kena bracket bracket darab. Okay, so yang ini dia adalah pecahan. Okay, darab 1 EV. Yang dapat jawapan berapa? Okay, contoh saya guna kalkulator. Saya cuba carikan jawapan. Okay, so 7.7359 bagi 1.6. Okay, saya akan dapat jawapan 4.835 darab 10 kuasa, okay, kuasa berapa? Kuasa 8 EV.
Okay, itu adalah cara kita nak tukar Joule kepada EV. Selalu ingat 1 EV sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, ingat yang penting ini ya. Okay, 1 EV sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay, selalu ingat ini. Okay, kalau boleh highlightkan. Okay, highlightkan. So, ini adalah jawapan bagi soalan 1. Right, kita cuba lagi satu soalan, iaitu soalan 2. Okay. So, soalan 2 ini, dia adalah persamaan menunjukkan proses pelakuran isotop hidrogen. Okay, yang ini kita akan belajar pada topik seterusnya pada hari Khamis. Okay. Dia ada 2 jenis proses nuklear. Satu adalah pelakuran, satu adalah pembelahan. Okay, pelakuran ni sebenarnya pelakuran isotop hidrogen dia adalah satu proses untuk cahaya matahari. Okay, macam mana cahaya matahari dapat gas? Okay, untuk bakar. So sebenarnya gas hidrogen ini bila dia cuba gabungkan, okay, kalau kita gunakan 2 deuterium, okay, 2 deuterium, 2 hidrogen dengan 2 hidrogen, bila gabung dia akan hasilkan 1 helium. Okay, helium dengan keluarkan 1 neutron dan juga bebaskan tenaga. So untuk proses ini sama juga kita nak carikan kehilangan jisim. So mula-mula kita carikan jumlah jisim awal. Okay, kita ada 2 deuterium. So jumlah jisim awal. Kalau saya tak nak keliru, saya boleh buat step by step. Jumlah jisim awal adalah 2.015 darab 2. Saya dapat 4.030 unit jisim atom. Okey. Seterusnya, saya nak kira jumlah jisim akhir. Sama dengan saya ada helium. Helium jisimnya adalah 3.017 tambah 1 neutron. Neutron adalah 1.009. So sama dengan 4.026 unit jisim atom. Dan kita boleh nampak sebenarnya kehilangan jisim sama dengan jumlah jisim awal tolak jumlah jisim akhir. Okey, sama dengan 4.030 tolak 4.026. So jawapan dapat 0.004 unit jisim atom. Dan kemudian saya nak tukar kepada kg kan. Okay. M sama dengan 0.004 darab 1 point. Saya darab dengan yang ni 66 darab 10 kuasa negatif 27. Okay. kg. Saya dapat jawapan. Jawapan berapa? 6.64 darab 10 kuasa negatif 30 kg. Okay, so yang pertama dah selesai. Okay, soalan pertama dah selesai. Okay, soalan A ya, sorry. Okay, seterusnya saya nak buat soalan B. So jisim yang hilang ni dia akan tukar menjadi tenaga. Okay, tenaga nuklear. So tenaga nuklear ini adalah E sama dengan mc square. Okay, mc square. Okay, sama dengan 6.64 darab 10 kuasa negatif 30 darab 3 darab 10 kuasa 8. Ingatlah, ada kuasa 2. Okay, kuasa 2 sama dengan jawapan saya dapat 5.976 darab 10 kuasa negatif 13 Joule. Okay, ini adalah bentuk unit Joule. Okay.
Kalau kita nak kirakan tenaga dalam bentuk EV ya, unit EV sama juga tadi saya katakan, selalu ingat 1 EV adalah sama dengan 1.6 darab 10 negatif 19. Okay, just ingat E adalah elektron. Okay, maksudnya dia punya charge elektron berapa. Okay, seterusnya kita nak carikan kalau 5.976 berapa kan. So apa yang kita nak buat adalah E sama dengan yang atas ini, jawapan yang kita nak tukar. Okay, bahagi dengan yang bawah ini. Okay, and then darab 1 EV. Okay. So ini adalah sama punya. Okay, darab 1 EV. So, jawapan dapat berapa? Tekan kalkulator saja. Okay, 5.976. Okay, dapat 3.735 darab 10 kuasa 6. Okay. So ini adalah pertukaran unit. Jadi soalan lain saya harap anda boleh cuba. Kalau ada soalan lagi boleh tanya untuk kelas yang seterusnya. Saya harap anda dapat faham kegunaan formula E sama MC square sebab ini adalah formula yang sangat terkenal dalam bidang fizik. Okay, at least you are proud to say, okay, I am learning physics. Okay, memang dah dapat belajar fizik sebab saya tahu formula ini. Okay, alright, itu sahaja dan kita jumpa pada kelas yang seterusnya iaitu hari Khamis. Okay, that's it for today. Goodbye, see you.